Dan finally saya rasa kita dah boleh slowly tinggalkan lah Intel. Okay, kita kuburkan Intel ni siap-siap. Okay. Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Uluan. Siapa lagi? Saya Rotan. AMD baru melancarkan prosesor yang terbaru iaitu AMD 5000 series ataupun 5000 series. Dia ada lebih kurang 4 produk iaitu 5600X, 5800X, 5900X dan juga 5950X. Secara teknikalnya dia punya spec sheet dia tu sebenarnya lebih kurang sama je dengan 3000 series. Kan? Contoh macam base clock dia adalah 3.4 GHz dan boost clock dia up to 4.9 GHz dan architecture dia pun lebih kurang sama saja, masih lagi menggunakan 7 nanometer yang ada pada 3000 series. TDP lebih kurang 65 watt sampai 105 watt. Cumanya apa yang membezakan 3000 series dan juga 5000 series ni adalah daripada segi IPC rate. IPC ni stands for instructions per cycle. Saya malah nak be technical sangat, korang faham macam ni je lah. Dia sangat-sangat benefit kepada application yang menggunakan single core ataupun single clock punya workload. Contoh macam gaming. So semakin tinggi IPC rate ni, semakin efficient lah ataupun semakin tinggilah FPS pada gaming. Yang ini yang menyebabkan Intel sangat-sangat champion in terms of gaming sampai sekarang even. In which apabila AMD 5000 series dikeluarkan, dikatakan IPC yang ada pada AMD 5000 series meningkat sebanyak 19% nak dibandingkan dengan Intel i9 10900K, in which juga adalah prosesor yang terbaik untuk buat benchmark gaming, untuk kita push gaming to the fullest. Okay? So kalau ikutkan dulu kelancaran misal kata AMD Ryzen 1000, AMD Ryzen 2000 tu semua, mereka dah champion bahagian misal kata nak buat editing ataupun nak buat server, sebab mereka dah champion in terms of multi-core CPU kan, sebab mereka dah ada 8 core 16 thread, 16 core 32 thread, ada pula terjual Threadripper sampai 64 core 128 thread dan sebagainya kan. Tetapi finally pada AMD 5000 series ni mereka claim dan mereka benchmark sendiri dan menunjukkan peningkatan sebanyak 5 hingga I think 19%, 20% kalau nak dibandingkan dengan Intel i9 10900K. So finally AMD beats Intel in terms of dua perkara iaitu gaming dan juga workstation dan juga editing. So tahniah kepada AMD dan finally saya rasa kita dah boleh slowly tinggalkan lah Intel. Okay, kita kuburkan Intel ni siap-siap. Okay. Sebab pada saya Intel masih lagi bebal dalam mendengar cakap-cakap marahan kita kan. Contohnya mereka masih lagi kekal menggunakan transistor 14 nanometer plus sampai sejak daripada tahun 2014 2015 tak pernah upgrade sampai sekarang. Tapi AMD dah upgrade kepada 7 nanometer, so dia akan provide prosesor yang dia punya wattage agak rendah tapi dia punya performance masih lagi tinggi. Cumanya downside kepada 5000 series ni adalah daripada segi harga. Kalau kita tengok daripada kategori premium punya prosesor which is 5900X nak dibandingkan dengan pada model sebelum ni which is misal kata 3900X, dilancarkan pada harga 499 USD, lebih kurang 2100 macam tu. Tapi kalau untuk model sekarang 5900X dilancarkan pada 549 USD, lebih kurang 2400 2300 something like that lah. So peningkatan lebih kurang RM200 RM300. Tapi untuk kategori premium macam itu saya rasa golongan-golongan bangsawan boleh je nak provide extra money lah kan, sebab mereka ni bangsawan. Okay. Cumanya dia problem apabila nak jual produk pada kategori pertengahan ataupun yang bawah sikit lah, in which kalau kita tengok kan pada model sebelum ni 3600X dilancarkan pada saya rasa 199 USD, sekitar 800 setengah ringgit macam tu. Tapi dengan model yang baru ni which is 5600X, harga jualan dia lebih kurang 249 USD ataupun dah cecah 1100 1200 ringgit. So bila saya tengok balik dekat community PC tu semua, macam ramai lah yang marahan sebab orang beli 3000 series dulu adalah disebabkan pricing dia agak murah, dan dalam keadaan Intel sekarang ni pun tak ada satu produk yang boleh challenge AMD sekarang. AMD ni dah start naik lemak lah kan. Tapi in a way kalau saya lah kan, in teori kenapa AMD buat langkah yang macam ni, maybe sebab mungkin pada 3000 series mereka saja nak kurangkan harga untuk menarik minat geng-geng Intel ni untuk at least cuba produk mereka kan. Dengan erti kata lain, mungkin mereka tak adalah rugi just balik modal, tapi untuk kelancaran 5000 series mereka beranilah untuk
buat untung sekarang, dan pada saya mungkin okey lah, pendapat saya lah. Saya tak sure pendapat you guys macam mana. Pada saya, kalau macam kita dah berpuas hati dengan perkembangan AMD sekarang 3000 series ni kan, saya rasa it's worth the extra money untuk kita invest kepada AMD. Bermaksud kita bukan invest kepada produk yang kita beli saja, tetapi kita sanggup invest kepada company AMD tu sendiri. Kita kena support company AMD supaya provide us a better processor dalam masa akan datang. We are talking about mungkin 1, 2, 3 generation yang akan datang, 1, 2, 3 tahun akan datang, supaya mereka kekal produce the best processor. Nak dibandingkan dengan Intel, saya rasa itulah cakap. Saya rasa dah tak boleh nak buat apa lah Intel ni. Tetapi macam saya cakap, itu sekadar pendapat saya, dan saya sebenarnya galakkan untuk kita tunggulah benchmark daripada third party. Sebab ini adalah benchmark yang AMD sendiri buat, AMD yang claim. Biasanya kalau macam pengeluar tu yang claim dia ada performance, benefit dan sebagainya, agak bias lah saya cakap. Tapi kalau macam kita bagi tech reviewer yang benchmarkkan produk-produk AMD, saya rasa itu lebih adil, dan kita bolehlah menilai daripada situ, dan hopefully barulah kita tahu kita nak beli prosesor yang mana, 3600X ke ataupun 5600X ke, ataupun tak perlu, ataupun kena beli 5800X, ataupun sebenarnya 3000 series tu sebenarnya dah cukup. Itu kena depend kepada review daripada tech YouTuber ataupun tech review itself. So itu sajalah untuk video kali ni. Apalagi you guys nak tahu berkenaan dengan video making ke video editing tu semua, korang boleh Roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Luan, siapa degil, saya Tan.